Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani susulan daripada pengumuman Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor mengatakan bahawa semua ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Parti Peribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu di Negeri Sabah mengumumkan meninggalkan parti itu dan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga menyokong kerajaan perpaduan yang digabungkan pelbagai parti oleh Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan beberapa gabungan dari parti daripada individu bebas. Jadi apakah impak kepada politik negeri Sabah dan juga peringkat nasional misalnya? Ada perdebatan yang sedang berlegar sekarang sama ada pengumuman ini memberikan satu justifikasi bahawa akta anti lompat parti akan terpakai kepada ahli parlimen yang melakukan pergerakan ini ataupun tidak bersama dengan Bersatu ini ataupun masih mengekalkan status mereka sebagai ahli parlimen termasuk ahli Dewan Undangan Negeri yang menyokong Datuk Seri Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi semua persoalan ini menjadi perbualan ataupun buah mulut di kalangan penganalisis politik dan juga rakyat negeri Sabah. Kemana arah politik negeri Sabah selepas ini? Adakah tindakan ini satu tindakan yang pragmatis oleh Datuk Seri Haji J dan kepimpinan Bersatu Negeri Sabah ataupun ia akan mengundang satu lagi episod politik yang bergolak di negeri Sabah yang sememangnya dari dahulu lagi sentiasa ada pergerakan dan juga menyokong ataupun tidak setiap kali pilihan raya negeri ataupun pilihan raya di peringkat persekutuan. Ini bukan perkara yang baru. Jadi untuk melihat perkara ini dan apakah justifikasi kepimpinan negeri Sabah sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri akan berlaku perubahan ataupun tidak, Prof. Madya Dr. Zaini Osman, Fellow Kanan Institut Kajian Etnik kita UKM sudah pun bersedia bersama saya pada malam ini. Dok, adakah episod yang terkini dalam minggu ini satu perkara yang sudah pun kita jangkakan ataupun inilah realiti real politik negeri Sabah yang sentiasa ada warna-warni walaupun pilihan raya sudah selesai sama ada di peringkat DUN ataupun di peringkat parlimen? Baik, terima kasih Tuan Haji atas jemputan ini. Sebagaimana yang Tuan Haji sebutkan tadi, adakah ini sudah dijangkakan ataupun ia merupakan satu strategic move daripada Ketua Menteri, dan kita kaitkan pula dengan betapa pragmatisnya, betapa dinamiknya politik Sabah itu sendiri. Baik, apa yang berlaku ini mengingatkan saya kepada 4 tahun yang lalu, sewaktu keputusan 2018, pilihan raya 2018, kelompok yang hampir sama juga menyeberang menyertai Bersatu, meninggalkan UMNO pada ketika itu. Dan kita lihat kelompok yang sama juga membuat pengumuman meninggalkan Bersatu dan menyokong gagasan kepimpinan Kerajaan Perpaduan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, bagaimana kita nak memahami ini? Itu penting. Ini perkara yang perlu kita faham secara cermat dan juga perlu kita lihat daripada pelbagai sudut. Apa bezanya pergerakan yang berlaku pada 2018 dengan sekarang ini? Baik. Kita tahu pada 19 November keadaan di mana kita tidak tahu siapa yang bakal memimpin negara. Pihak GRS dan di dalam itu ada Perikatan Nasional plus Barisan Nasional dan sebagainya, dan GRS membuat satu pendirian yang sangat jelas bahawa mereka menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu. Dan apabila berlaku perubahan pelantikan dari sudut yang di-Pertuan Agong dan sebagainya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri, dan warisan pada masa yang sama juga menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. UMNO Sabah juga menyatakan itu. Jadi situasi ini saya percaya dilihat oleh Datuk Haji J sebagai suatu yang boleh mengancam kedudukan dan juga status GRS sebagai kerajaan negeri Sabah. Dan saya lihat ini maksudnya terdesak ataupun tidak itu dia boleh dilihat pada dua perspektif itu. Dari satu segi dia lebih merupakan kepada
menjaga kepentingan politik, kepentingan politik JRS, dan pada masa yang sama bagaimana nak disebut atas dasar muncul istilah kononnya nak memperkukuhkan Blok Borneo, nak memperkukuhkan Sabah Persabahan dan sebagainya. Jadi bagi saya lah secara peribadi, saya lebih pada keadaan a U-turn, melihat keadaan kul desa, jalan mati di depan, so mencari jalan yang lebih jelas. Dan inilah yang saya lihat tindakan yang diambil oleh Datuk Seri Hajiji ini sebagai satu tindakan untuk memastikan survival politik JRS itu terjamin dalam konteks perkembangan yang berlaku di federal dan kemudian juga di peringkat negeri. Warisan juga menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, KDM pun menyokong, kemudian STAR pada lebih awal bila mengisytiharkan mereka keluar daripada PN dan sebagainya. Jadi ini semua perkembangan ini dianalisa dan diperhatikan, diperhalusi oleh JRS, oleh Datuk Seri Hajiji untuk dia melakukan sesuatu supaya dia statusnya itu tidak terpinggir ataupun tidak hilang daripada radar politik Sabah itu, dan terus relevan. Dan terus relevan. So they are trying to be relevant at the moment. They fight it very hard at the moment. Okey, antara politicking dan real politik di mana kekuatannya? Di mana nisbah kekuatan tindakan Datuk Seri Hajiji Noor ini? Nisbah kekuatan itu terletak kepada dia merasakan bahawa saya lihat secara peribadi, secara pemerhatian saya, itu a blend between antara politicking dan juga nisbah politik itu tadi. Adunan kedua elemen ini. Tapi tidakkah ini secepat itu keputusan diambil dalam masa tak sampai sebulan hayat Kerajaan Perpaduan ini? Suatu keputusan besar dibuat oleh Ketua Menteri Sabah. Mereka terpaksa buat begitu. Maknanya dalam berpolitik, you have to be very quick. Kan? Kalau tidak, you akan tertinggal kapal. Tinggal kapal dan tinggal bas juga. Tinggal bas dan sebagainya. So, dalam keadaan you have to be very quick tu juga, you have to be very careful juga. You perlu juga berhati-hati. Kerana sekarang timbul isu tentang status sama ada mereka lompat parti, status Datuk Hajiji sebagai adakah dia sekarang really Ketua Menteri Sabah dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini akan menjadi suatu kesan yang berantai, bandwagon effect kepada tindakan itu. Yes, you have to be very quick, tapi when you make a quick decision, you also must be very smart. Kena melihat juga keadaan dari segi struktur undang-undang, keadaan di lapangan dan sebagainya. Okay, dari dengar-dengar dan gosip-gosip cakap-cakap politik di negeri Sabah, Dr. Zaini, kalau jika Tan Sri Muhyiddin masih dianggap sebagai Perdana Menteri ke-10 dan dipilih sebagai mengetuai gabungan memerintah Malaysia selepas pilihan raya yang selesai 19 hari bulan yang lalu, adakah keputusan ini akan muncul? Saya rasa itu cukup jelas. Keputusan ini tidak akan muncul kerana Datuk Seri Hajiji adalah merupakan sebahagian daripada Bersatu, cuma cawangannya cawangan Sabah. Dan walaupun ada orang disebut ada Bersatu Sabah ni ada sedikit otonomi, semacam UMNO Sabah yang ada otonomi dan sebagainya. Tetapi dari segi asasnya mereka adalah bersatu, dan saya tidak rasakan bahawa kalaulah Tan Sri Muhyiddin sebagai PM yang ke-10, I don't think this will happen. Dia tidak akan berlaku begitu, dia akan status kekal. Quo lah. Status quo itu akan kekal. Cuma ini senario ni saya lihat dia semacam mengulangi apa yang berlaku pada tahun 2018 di peringkat negeri itu, apabila penghijrahan beramai-ramai masa itu tidak ada lagi akta anti lompat parti dan sebagainya itu. Penghijrahan beramai-ramai, mereka yang di dalam UMNO meninggalkan kapal UMNO memasuki kapal Bersatu. Jadi cuma senarionya berbeza itu adalah bahawa pada ketika ini kelompok seperti Parti Warisan dan sebagainya itu mendokong federal. Pada ketiga 2018 ini tidak timbul. Jadi ini yang sedikit berbeza dalam konteks apa yang berlaku pada hari ini dengan apa yang pernah berlaku pada 2018 itu. Adakah ia juga akan memberi impak kepada kepimpinan Datuk Seri Hajiji di peringkat negeri Sabah sebagai Ketua Menteri Sabah dan juga gabungan beliau dengan rakan dalam JRS iaitu Barisan Nasional dan parti-parti yang mendukung beliau
Kita tahu juga polemiknya masih ada warisan di situ agak signifikan angkanya di dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Ada Pakatan Harapan yang agak signifikan juga untuk menentukan survival Datuk Seri Haji G. Adakah ini juga perlu dilihat? Baik, di sinilah yang menariknya yang perlu saya sebut tadi. Ya, mungkin nasional agak jelas kan. Jelas, oleh dalam konteks ini kita tidak boleh nafikan dalam real politik. Haji sebut real politik tadi bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tidak mahu ada tandas yang rosak dalam kapal yang dia sedang bawa sekarang ini. Jadi dia dalam keadaan itu dia mesti menggunakan kebijaksanaan dia, sama ada warisan, Pakatan Harapan di peringkat negeri Sabah, UMNO dan sebagainya untuk tidak mengeruhkan suasana. Dan ini saya lihat tadi bahawa ada sedikit keterselamatan Datuk Seri Haji G di situ. Kerana di peringkat federal ini tokoh sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memainkan peranan dia untuk tidak mengeruhkan lagi suasana, mengkomplekskan lagi keadaan politik di negeri Sabah dalam kancah ini. Di sini saya rasa memberi sedikit kelebihan ataupun sedikit menyelamatkan Datuk Seri Haji G lah, kerana Datuk Seri Haji G juga menyatakan sokongan dia. Mahu tidak mahu Datuk Seri Anwar pun dia tidak mahu melihat ada kelompok-kelompok yang terlampau kuat di Sabah. Ada kelompok yang terlampau lemah di Sabah. Dia tidak mahu ada kelompok-kelompok ini. Saya ingat Tuan Haji pun masih ingat istilah-istilah seperti warlord politik di Sabah ini. Jadi dalam keadaan inilah Datuk Seri Anwar saya percaya dia akan memonitor. Tidak ada mana kelompok-kelompok yang terlampau kuat, terlampau dominan, yang akhirnya boleh juga memberi kesan kepada kedudukan dia di peringkat federal. Dan pada masa yang sama juga dia akan menggunakan kebijaksanaan itu untuk menetralisasikan apa yang ada di peringkat. Apa option yang ada pada Datuk Seri Haji G untuk mengekalkan kuasa dominan sebagai kerajaan antara GRS dan juga Barisan Nasional, dan juga mendapat dokongan di peringkat nasional iaitu Pakatan Harapan di situ. Ada juga rakan-rakan dari warisan sudah pun dipilih sebagai timbalan menteri kabinet dan sebagainya. Adakah ini juga perlu kita baca, Dr. Zaini? Ya, kita perlu dalam konteks ini apa yang perlu dibuat oleh Datuk Seri Haji G pada masa kini adalah untuk menyatakan di mana rumahnya sekarang. Rumah yang hakiki itu. GRS bagi saya, pada pandangan saya lah, pada penelitian dan juga pengetahuan saya, GRS bukan rumah dia. Bukan rumah yang sebenarnya. Jadi dia perlu menyatakan rumah mana yang dia perlu harus bina sekarang ni, ataupun dia akan memasuki rumah-rumah tertentu. Saya dengar ada gagasan, dan definitely kalau dia ingin masuk ke rumah gagasan, dia perlu melakukan proses-proses bagaimana yang termaktub dalam akta pertubuhan. Jadi ini saya fikir memakan masa. Jadi dalam keadaan ini perkara yang perlu segera dilakukan oleh Datuk Seri Haji G itu adalah menyatakan rumahnya, menyatakan partinya di mana. Kerana itu dalam konteks pelantikan sebagai Ketua Menteri Sabah itu jelas dinyatakan bahawa seorang Ketua Menteri itu mestilah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang berparti. Ini yang perlu diberikan perhatian dan perlu disegerakan oleh Datuk Seri Haji G untuk menyatakan bahawa parti manakah yang sedang dia duduki sekarang. Kerana buat masa ini umum mengetahui GRS bukanlah sebuah parti politik, dia hanyalah gabungan parti-parti yang berasaskan kepada lokaliti Sabah itu. Jadi ini perkara yang paling penting pada hemat saya, pada pemerhatian saya, untuk Datuk Seri Haji G segera dengan politik, cakap-cakap politik, parti mana yang sedang risik-risik oleh Datuk Seri Haji G dan rakan-rakan ni? Yang saya dengar di bawah tu ada beberapa parti yang sedang dirisik oleh Datuk Seri Haji G, tapi parti-parti ini kebanyakannya ada tuan masing-masing. Masih ada tuan rumahnya. Masih ada tuan rumahnya, dan tuan rumah juga bukan calang-calang tuan rumah. Jadi yang agak boleh sedikit memberikan keselesaan kepada Datuk Seri Haji G dan rakan-rakannya itu bersatu itu adalah saya difahamkan parti gagasan, dan saya sendiri pun tidak masih ramai tidak jelas lagi sejauh mana keaktifan parti gagasan ini, dan apapun statusnya Tuan Haji,
sama ada dia nak masuki mana-mana rumah, dia perlu melakukan segera prosedural, tata kelola, tata atur bagaimana kita nak menubuhkan sebuah parti politik, dan itu perlu disegerakan, dan dia bukanlah suatu perkara yang bersifat overnight, yang boleh diselesaikan dalam jangka masa yang pendek. Dia akan memakan masa juga. Jadi kalaulah istilahnya sekarang ini kita lihat statusnya tidak jelas, sudah tentulah pentadbiran ataupun kepartian di negeri Sabah itu perlu disegerakan. Kalau dia statusnya itu yang dipersoalkan oleh beberapa ahli politik yang lain, misalnya daripada Parti Warisan juga turut mempersoalkan apakah status Datuk Seri Hajiji sekarang ini jelas ataupun tidak dia sebagai ketua menteri. Jadi ini kalau tidak diselesaikan Haji, dia akan memberikan lebih banyak kemelut dan juga polemik politik yang saya percaya Datuk Seri Anwar pun tidak mahu perkara ini berlanjutan, kerana dia boleh mengganggu ketenteraman beliau untuk memandu kapal yang sedang dia pandu sekarang ini. Adakah ini juga memberi isyarat bahawa jika ini tidak dapat diselesaikan dengan segera, kita akan lihat satu lagi episod pergerakan ahli-ahli politik, walaupun ada Akta Anti Lopat Parti, tetapi kita tahu juga mereka boleh hanya memberikan sokongan tanpa keluar dari parti. Misalnya keseimbangan di Dewan itu jelas ada kekuatan yang tidak boleh dinafikan, di mana kedudukan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Warisan misalnya di bawah Datuk Seri Shafie Apdal. Ada juga rakan-rakan dari Pakatan Harapan dan juga sebilangan daripada UMNO yang mungkin tidak selesa dengan Datuk Seri Hajiji. Adakah ini juga real politik yang perlu kita perhatikan mungkin dalam 1 minggu 2 terdekat ini? Ya, itu perkara yang sangat perlu kita perhatikan dalam konteks dalam keadaan sekarang ini. Saya percaya aktor-aktor politik ini, elit-elit politik, sama ada yang di dalam UMNO, di dalam Parti Warisan, jangan lupa PBS, jangan lupa STAR dan sebagainya, mereka juga sedang merangka dan juga memonitor situasi ini. Kerana kalau tidak diberikan perhatian hal ini, dia sudah tentu akan memberi kesan juga kepada peringkat federal yang saya sebutkan tadi. So dalam konteks inilah kita kena lihat tadi. Kena lihat apa yang berlaku di belakang, behind the scene. Saya percaya that behind the scene keadaannya sekarang ni adalah lebih kronik berbanding dengan apa yang kita sembangkan di sini. Ini yang perlu kita perhatikan. Misalnya Datuk Seri Shafie Apdal, saya percaya dia juga bercita-cita untuk kembali menjawat jawatan itu, untuk kembali mengetuai pentadbiran di peringkat negeri. Dan saya percaya juga ada tokoh-tokoh tertentu di dalam UMNO, umpamanya UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar yang sekarang ini merupakan timbalan ketua menteri, umpamanya kan. Jadi perkara-perkara ini saya percaya juga akan diberi perhatian oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang hal ini. Bagaimana perkara ini untuk dinetralisasikan. Tapi pada masa sama, macam Tuan Haji cakap, sekarang ini semacam seolah-olah macam layang-layang putus talinya. Masing-masing cuba grab, cuba untuk menangkap layang-layang itu dalam keadaan dengan strategi masing-masing. Ya, untuk bergerak ke hadapan, ini yang kita lihat real politik di negeri Sabah. Dia tidak semacam apa yang ada yang sudah pun diperlihatkan dengan kekuatan Borneo di peringkat negeri Sarawak, GPS itu. Walaupun mereka pecah daripada Barisan Nasional kalah 2018, tetapi mereka cepat menyatukan kekuatan-kekuatan parti-parti komponen BN Sarawak itu dalam satu gabungan GPS itu, dan mereka memperlihatkan satu prestasi yang ampuh dalam pilihan raya negeri Sarawak dan juga pilihan raya umum baru-baru ini. Tetapi tidak berlaku di negeri Sabah. Tetapi adakah ini satu isyarat juga bahawa dengan begitu banyaknya parti, dengan begitu banyaknya perpecahan, sama ada dari kaum Bumiputra Islam, dari Bumiputra bukan Islam, dari suku-suku di peringkat wilayah, sama ada di Semporna atau hinggalah ke pantai barat negeri Sabah, adakah ini juga perlu dilihat secara serius oleh rakyat Sabah bahawa mereka tidak kata pun perlu berkompromi lagi dengan aktor-aktor politik yang mungkin memikirkan survival politik mereka, tetapi akhirnya abandon untuk melihat kebajikan dan juga hak rakyat negeri Sabah untuk mendapatkan lebih seperti mana yang diperjuangkan oleh rakan mereka di negeri Sarawak?
Ya, kalau kita bercakap dari sudut politik rakyat, ya, memang nuansa kebanyakan rakan-rakan kita di Sabah itu adalah untuk melihat bahawa Sabah itu berdiri sama tinggi dan juga duduk sama rendah dengan negeri-negeri lain dari sudut ekonomi dan juga social developmentnya, itu jelas saja. Ya. Dan signal itu telah diberikan kepada mereka waktu 2018, saingannya sengit apabila warisan timbul sebagai satu wadah politik yang membawa dogma Sabah persabahan umpamanya. Kemudian kita lihat pada 2020 pilihan raya negeri, another state election yang membawa dogma JRS itu sebenarnya nuansa kepada apa yang Haji sebut tadi. Tetapi di antara idealisme politik tadi yang diinginkan oleh rakyat di bawah dengan the real politik dalam kalangan elit-elit politik yang begitu banyak berpecah. Bukan bagi saya mereka tidak berpecah. Politik is about politik is about interest. Politik is about fighting for power, competing for power umpamanya kan. Jadi ini akhirnya menjejaskan sebagaimana ya Sabah, kalau kita lihat rakan-rakan di Sabah sangat mengimpikan supaya politik di Sabah itu sama dengan apa yang berlaku di Sarawak. They can come up with one umbrella. Misalnya Sabah satu ketika dulu merupakan satu contoh yang baik di sudut USNO, kemudian ada Berjaya, ada PBS. They are under one umbrella. They are more stronger. Tapi ever since they are divided dalam begitu banyak parti. Jadi hal ini menyebabkan penjejahan ataupun keterencatan dari sudut agenda-agenda pembangunan itu tidak terrealisasi oleh apa yang diinginkan. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini bukan mudah lah. Sebab when we talk about elite politics ni dia begitu it's not complex, tapi they have their own their own behavior. Mungkin ini boleh diguna pakai oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau bukan orang baru dalam melihat politik Sabah. Beliau juga yang membawa UMNO, menstabilkan suhu politik ketika beliau menjadi timbalan presiden dan timbalan Perdana Menteri ketika itu di bawah pentadbiran Datuk Seri Tun Mahathir. Jadi adakah kali ini kita akan lihat orang Sabah akan menunggu wisdom Perdana Menteri ke-10 kerana semua ini kawan-kawan aku, Datuk Seri Syafiq Abdal, Datuk Seri Haji J. Boh Mokhtar, Anifah Aman, Datuk Seri Musa Ahmad. Ini bukan orang-orang baru dalam politik negeri Sabah dan semuanya rakan-rakan baik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini juga akan memperlihatkan bagaimana Perdana Menteri memberikan satu ataupun wisdom politik kepada pimpinan-pimpinan elit politik negeri Sabah. Atau tidak semudah itu? Saya rasa kita pada ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa UMNO ke Sabah itu pada abad yang ke-20. Sekarang ni abad yang ke-21. Lain. Sudah tentu dia punya lanskapnya berbeza. Ekosistemnya berbeza. Suhu politik tapi aktornya tak banyak berbeza. Aktor tidak banyak berbeza tapi mempunyai nuansa yang berbeza. Nuansa yang berbeza. Because Tuan Haji pun faham politik is dynamic. Apatah lagi politik di Sabah. Jadi di sinilah sekali lagi tuntutan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri yang ke-10 ini untuk dia menzahirkan kebijaksanaannya itu dalam memastikan bahawa menstabilkan politik di Sabah. Bukan saja menstabilkan lagi because kestabilan tanpa membawa kesan kepada pembangunan tak guna juga. Banyak kali dah kita lihat. Banyak kali kan. Negeri stabil tapi rakan-rakan kita di Sabah memang saya rasa mereka pun sudah muak dengan persoalan stabil itu kan. Jadi di sini saya rasa perlunya execution yang segera, umpamanya ada satu kementerian baru, ada satu yang khusus untuk MA63. Jadi MA63 umpamanya kan isu yang terkait dengan dan menterinya Sabah. datang dari Sabah. Dan menterinya datang dari Sabah. Kalau dia tidak terkait dengan terpaksa meletakkan jawatan lah. Jadi dalam konteks ini saya fikir ini satu signal sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sebut dalam kebijakan yang pertama dia sebut bahawa soal MA63 ini perlu disegerakan. Jadi itulah saya rasa kata kunci yang memerlukan kepada kebijaksanaan PM ke-10 tadi untuk
untuk mengatasi masalah yang disebut oleh Tuan Haji tadi dalam konteks ini kawan-kawan bukan mereka tidak kenal, they have been there for so long, sejak daripada zaman kita di alam persekolahan lagi mereka sudah berada di persada politik. Jadi di sinilah saya fikir kata kunci MA63 itu mungkin sesuatu yang lebih signifikan untuk menetralisasikan hak Sabah. Terima kasih. Kita pantau lagi Dr. Zaini apa isu dari sudut perlembagaan, dari sudut undang-undang berkaitan akta anti lompat parti itu pun sedang menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tidak terlucut, mereka masih kekal sebagai ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka tidak ada masalah untuk kekal dalam JRS walaupun meninggalkan Bersatu. Bersatu masih wujud dengan Datuk Seri Ronald Kiandi sebagai Naib Presiden Bersatu, Peringkat Persekutuan, tetapi masih menang di beluran atas tiket Perikatan Nasional. Semuanya penting. Semuanya ini matters untuk kita lihat polemik dan juga dinamik dan pragmatisnya politik negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Profesor Madya Dr. Zaini Osman, Fellow Kanan Institut Kajian Etnik UKM, dan juga itu saja perbincangan kami untuk malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.